Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di studio apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah sihat. Semua sihat? Sihat. Semua sihat. Pengajian di sekolah semua hadir tak sekolah? Hadir. Jaga SOP tak? Jaga. Apa yang Ustaz harapkan, kita selalu basuh tangan, pakai mask, dan kalau nak berhubung orang kita jarakkan sikit. Kadang-kadang adik-adik ni biasalah kalau dah jumpa kawan seronok kan. Seronok nak dekat-dekat, nak main-main, nak tolak semua. Jadi jauhkan kalau boleh. Ikut SOP. Jadi kita dah belajar minggu lepas, kita dah belajar Al-Ladzina, ingat tak? Ada 7 tempat tak boleh kan? Betul. Dan kita ada belajar apa lagi? Zalika. Ada berapa tempat yang diharuskan? 4. Kan? Dan kita pun dah khatamkan tentang tajuk An-Nabur, ingat tak? Ada 5 tu kan. Satu je yang tak boleh, iaitu Al-Jan, Filiam dengan Al-Haf. Betul tak? Betul. Dan hari ni kita ada tajuk baru juga. Nak tahu apa? Lepas ni kita bincangkan. Baik, Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi seperti yang para penonton saksikan, kami bersiaran dari Studio Yusof, Kompleks Islam Putrajaya, dan bersama-sama dengan kita, adik-adik kita ni akan menemani penonton sehingga ke akhir rancangan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan rancangan kita ini, pengajian kita ini, mari sama-sama kita angkat tangan, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kelapangan dan mudah untuk menuturkan setiap kalimah-kalimah, lafaz-lafaz Al-Quran yang akan kita baca setiap hari. Jadi Ustaz nak tanya, siapa adik-adik ni nak volunteer? Saya Ustaz. Isa, okey, baca tenterang perlahan-lahan supaya penonton boleh dengar bacaan Isa Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma Amin. nawwir Amin. bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihaulika wa quwwatika. Amin. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para penonton. Jadi jangan ke mana, kita akan masuk ke segmen yang pertama, iaitu segmen tajwid. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen yang pertama ni, iaitu segmen tajwid. Jadi insya-Allah kita akan baca Quran dulu, dan hari ini insya-Allah kita akan khatamkan ayat yang terakhir dari surah Al-Bayyinah, iaitu ayat yang ke-8. Jadi para penonton yang berada di rumah boleh buka muka surat 599, surah Al-Bayyinah yang atas sekali itu, 2 ayat daripada atas. InsyaAllah ayat itu akan kita baca hari ini, dan kita akan sekaligus kita akan khatamkan surah ini. Jadi para penonton yang berada di luar, yang tidak ada mushaf dan sebagainya, boleh tengok di kaca TV grafik kita sebagai panduan untuk kita baca Al-Quran bersama. Jadi adik-adik semua dah sedia? Sedia. Para penonton boleh sediakan pen, pensel ataupun nota dan sebagainya untuk mencatat segala maklumat yang akan kita berikan. Baik, Ustaz akan baca, kemudian adik-adik semua ikut Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi yang sebaiknya para penonton kalau boleh habiskan abadah tu lagi bagus. Tapi ini sebabkan panduan, sebab adik-adik ni mungkin nafas tak cukup, ataupun ada juga para penonton nafas tak panjang, ayat ni panjang, jadi kita berhenti pilih anhar. Jadi kita ambil balik jannat. Ini yang seeloknya sebaiknya berhenti dekat abadah. Kita ambil pada jannat. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Jannatu 'adnin
Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, alhamdulillah. Jadi satu ayat ini sahaja dah ambil 2 baris. Nak ceritanya ayat ni panjang. Ya, menunjukkan tadi saja kita pun dah waqaf tengah-tengah tadi sebab ayat ni pun panjang. Ya, takut nafas tak cukup, adik-adik ni pun nafas tak cukup. Jadi ustaz nak keluarkan hukum-hukum tajwid ada dalam ni ayat ni. Terlalu banyak. Ya, tapi ustaz akan pilih juga ayat-ayat apa ataupun kalimah yang sesuai untuk kita jelaskan tajwid di dalam ayat yang akan kita keluarkan ini, ayat yang kita baca ini tadi. Ya. Baik, Lisa ada macam nak tanya? Ustaz, boleh Ustaz soal Akilah? Soal Akilah. Okey, Akilah. Tadi Lisa minta Akilah nak tanya menjawab soalan yang akan ustaz nyatakan nanti. Boleh tak Akilah? InsyaAllah boleh. Ya, Lisa suruh ustaz untuk tanya Akilah soalan apa yang sesuai untuk tajwid. Ya, ustaz dah sediakanlah sebenarnya perkara yang ustaz nak keluarkan. Tapi kita tengok apakah hukum tajwid yang hendak kita keluarkan. Ya, baik para penonton, kita tengok ke grafik kita macam mana untuk jawab soalan-soalan yang akan ustaz nyatakan ini. Baik. Ni ada 3 ruang kosong. Sini Akilah. Jadi kalimah pertama penonton abadan. Kedua anhu. Dan ketiga rabbahu jadi rabbah. Kita tengok apa Akilah jawab dalam ruang kosong ini. Silakan. Okey, tak apa sekali lagi. Lagi sekali. Aku tekan lagi sekali Kita tekan, tengok. Satu-satu, kemudian kita tekan ni. Baru boleh. Okey. Okey. Okey, nanti dulu. Dia tulis kat situ abadan, dia cakap mat iwad 2 harakat. Mat iwad. Yang ni dia gantikan daripada tanwin tadi abadan. Bila waqaf saja dia jadi mat iwad. Dia gantikan tanwin kepada alif, alif ataupun jadikan mat kat situ dalam dibaca dengan 2 harakat. Dia tak boleh lagi baca kalau waqaf abadan, dia tak lagi baca abada. Tapi dengan syarat jangan hamzahkan, jangan baca abada. Abada, jangan hamzah. Tak ada hamzah itu alif saja, nampak? Nampak? Kan? Tak ada hamzah. Kalau ada hamzah abada, salah. Abada 2 harakat saja. Okey, betul. Silakan yang kedua. Apa tu? Ni apa namanya ni? Sifat. Sifat apa? Sifat khafah. Sifat khafah. Ada sifat khafah. Ya? Bunyi betul para penonton, tapi dari segi ejaan dia silap sikit. Kita tak apa. Sifat khafah. Dia nak cakap sifat khafah. Macam ni ejaannya. Sifat khafah yang ni apa? Sifat khafah yang ni kalau kita sebut baik dia wasal ada baris ataupun kita waqafkan, jangan tukarkan kepada hamzah. Jangan baca an, hilang habis. Bunyikan hanya an. Cuba tekan semua an. Tapi jangan kuat sangat, perlahan sikit. An. Sebab ustaz kuatkan sebab takut tak jelas. Jadi ustaz kuatkan. Radiyallahu anhum wa radu an. Cuba. Radiyallahu anhum wa radu an. Okey, apa akan berlaku kalau dia hilang? Maka dia akan kita sembunyikan ni, namanya sifat khafa, dia akan jadi huruf alif. An ataupun dibuang terus. Radiyallahu anhum wa radu an. Ada bunyi tak? Tak ada. Salah. Para penonton, jangan jadikan sifat khafa. Okey, betul. Yang terakhir cuba tengok. Rabbahu, kita waqafkan rabbah. Okey. Jadi rabbahu dibaca silah, betul. Silah ni apa? Ada waw kecil. Nampak tak waw kecil di sini? Ada waw kecil tu. Ada waw lari sikit. Ada waw kecil kalau kita Al-Quran. Maka kalau kita baca, kalau dalam wasal, rabbahu bismillahirrahmanirrahim dan surah seterusnya. Tapi kalau waqaf,
maka tidak lagi dibaca dengan silah. Silah ni disambungkan dengan waw kecil yang pada huruf ha itu. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jangan baca dzalika liman khasyiya rabbahu. Waqaf jangan bunyi lagi ha tu ataupun waw tu. Hanya kepada ha kita waqafkan saja. Rabbah, jangan baca rabbahu. Ya. Jadi itu adalah bacaan silah. Maka betul kalau ha dibaca silah ketika wasal. Ketika wasal. Manakala ketika waqaf ada lagi tak silahnya? Tak ada lagi silah. Rabbah. Ya? Rabbah. Alhamdulillah para penonton, gitulah jawapannya, ketiganya betul. Cuma kita ada penambahan sikit dan pembetulan sikit dari segi kalimah dan huruf ejaannya. Jadi begitulah para penonton. InsyaAllah jangan ke mana. Kita akan bertemu lagi selepas ini, selepas kita berhenti berehat insyaAllah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam Mencari Muqaddam. Jadi untuk segmen kedua ni, segmen Fasah Al-Quran. Jadi sebelum ni para penonton, kita dah bincangkan kalimah Al-Lazina. Kita dah bincangkan kalimah Al-Lazi. Dan kita juga bincangkan kalimah, lagi satu apa adik-adik? Zalika. Semuanya itu ada signifikannya dan semuanya itu ada caranya dan ada kaedahnya tersendiri untuk kita baca. Tak boleh sembrono kita langkah, kita terus ataupun kita baca je tanpa mengetahui kaedah sebenar. Kenapa? Sebab dia akan melibatkan makna ayat. Bila melibatkan makna ayat, salah cerita dan tak betul dia punya maknanya, maka gambaran cerita itu seolah Allah Ta'ala ni tak pandai menyusun ayat. Seolah bercampur aduk. Seolah cerita itu macam orang tak pernah tahu tentang kaedah nahwu, tentang balaghahnya, dan tak ada rasa feel ataupun rasa nikmat untuk memahami dan tadabbur ayat yang kita baca itu. Ya. Tapi kebetulan sebab kita ni tak faham bahasa Arab. Kalau kita faham bahasa Arab, pasti kita akan berfikiran yang sama juga seperti itu. Jadi dalam hal ini, Ustaz nak tambah satu lagi ilmu dalam bidang fasahah ini, iaitu kalimah hadza. Hadza. Hadza maksudnya ini. Maksudnya ini. Kalau zalika maksudnya itu. Kalau allazina iaitu isim mausul yang bermaksud jamak kepada orang-orang yang. Ini adalah kata sambungan lah. Ya? Baik. Ustaz tak nak panjangkan itu dan Ustaz nak fokus pada kalimah hadza. Jadi hadza dalam Al-Quran ini ada dua kaedahnya. Ada dua keadaannya untuk kita baca Al-Quran. Pertama, kita tidak boleh berhenti sebelum kalimah hadza ini dan tidak boleh pula mulakan dengan kalimah hadza. Ini ada ayat Al-Quran yang tak boleh berhenti sebelum hadza. Dah lah kita berhenti sebelum hadza, lepas tu kita mulakan pula dengan kalimah hadza. Ayat ini tak boleh, tak dibenarkan sama sekali dalam Al-Quran. Ya? Cuma ada ulama' bersih pandangan saja dalam surah Yasin atau surah Sad. Ya? Ada yang katakan boleh dan ada yang katakan tidak boleh. Tapi yang rajihnya, yang lebih tepat, ianya sambung tu lebih afdal dan lebih aula. Itu yang pertama. Maknanya apa? Boleh tak berhenti sebelum kalimah hadza ini? Boleh ke tidak? Tak boleh. Yang pertama ni, tak boleh. Dan boleh tak kita mulakan, dia dah tak boleh berhenti sebelum dia. Dan boleh tak kalau kita mulakan dengan kalimah hadza ini? Tak boleh. Jadi yang ceritanya yang pertama ni kena teruskan. Daripada ayat sebelum sampai hadza dan sampai selepas kalimah hadza kena teruskan. Jangan berhenti sebelum hadza ataupun pada kalimah hadza dan kemudian kita start pula dengan kalimah hadza, tak boleh. Ini yang pertama, tak boleh. Yang kedua, diharuskan berhenti sebelum kalimah hadza. Ya, bukan harus saja, bahkan kita juga boleh mulakan dengan kalimah hadza ini. Faham tak? Ya, para penonton faham? Yang kedua ni, kita boleh berhenti sebelum kalimah hadza. Dan bila kita nak ibtidak, nak mulakan ayat itu, kita boleh mulakan dengan kalimah hadza. Faham tak? Tadi dua-dua tak boleh. Berhenti sebelum tak boleh, nak mulakan tak boleh. Tapi yang ni boleh berhenti sebelum hadza dan boleh mulakan dengan dia juga. Jadi dalam Al-Quran, yang kedua ni ada 3 ayat diharuskan dalam Al-Quran untuk mempraktikkan cara ini. Ya, ada 3 ayat saja yang ada dalam Al-Quran untuk kita boleh berhenti sebelum hadza dan mulakan dengan kalimah hadza. Baik, para penonton untuk lebih detail, mari ikut Ustaz untuk ke paparan ini. Kita tengok nota yang Ustaz sediakan. Baik. Di dalam Al-Quran kalimah hadza ada beberapa keadaan. Yang pertama, wajib. Dah wajib. Maksud wajib apa? Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat
Dosa. Wajib maksudnya kalau tinggalkan ni salah. Dosa lah kalau tinggalkan salah. Maknanya kena buat. Apa yang wajib? Wajib disambungkan. Wajib sambung dengan kalimah yang sebelumnya. Maknanya hazar ni tak boleh dia berhenti sebelum dia ataupun mula pada dia. Maknanya ayat sebelum ni kena sambungkan. Yang ni tidak dibenarkan waqaf berhenti pada kalimah sebelumnya. Nya ni yang ni hazar. Dan memulakan ibtidak dengannya. Hazar juga. Tak boleh sebelum berhenti kalimah hazar. Dan tak boleh mula kalimah hazar. Contoh. Ni dalam surah Yasin. Ayat 48. Kita selalu baca Yasin kan? Jadi ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Contohnya kita berhenti sebelum hazar. Wa yaquluna mata. Lepas tu kita ibtidak. Hadza ma ataupun hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Lagi sekali. Ini bacaan yang salah. Wa yaquluna mata. Berhenti dekat Mata. sebelum hazar. Kemudian kita ibtidak pula kan hazar. Hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ini salah. Jangan berhenti sebelum hazar, iaitu kalimahnya mata, dan kita ibtidak pula dengan kalimah hazar. Ini pun salah. Jadi kena teruskan. Teruskan sampai habis. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ini salah satu ayat yang tak dibenarkan, ya. Baik, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ni dibenarkan untuk waqaf berhenti padanya, yang pada kalimah hazar, dan memulakan juga dengannya, ini hazar. Hanya 3 tempat saja diharuskan. Namun dalam surah Sad dan Yasin, waqaf pada kalimah ini diperselisihkan. Maknanya ada yang kata boleh, ada yang kata tidak. Ada yang kata wasal, ada yang kata tak boleh wasal. Ataupun boleh berhenti. Baik. Beberapa sintaksis, yang ni i'rab Al-Quran, tata bahasa Arab mengharuskannya, dan beberapa sintaksis yang lain tidak membenarkan untuk mewakafkannya. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Tak apalah, ini perselisihan para ahli nahwu saja ataupun tata bahasa. Yang paling jelas, ni kita tengok. Jelas, maksudnya yang hendak kita praktiskan, yang hendak kita amalkan di sini adalah wasal dan bukan waqaf. Hendaklah kita wasal tu lebih afdal, lebih aula daripada kita waqaf pada kalimah hadza ini ataupun sebelumnya. Baik, kita tengok apa contohnya. Ini 3 dia. Ini 3 ayat yang dalam Quran saja dibenarkan, ya. Yang pertama, kita berhenti pada kalimah hadza dalam surah Sad ayat 55. Berhenti. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Ya, berhenti kat hadza. Kemudian kita sambung wa inna lit-taghina sampai habis. Ya. Begitu juga yang kedua. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Ini juga boleh berhenti pada hadza. Boleh berhenti pada hadza. Kemudian terus saja. Tak perlu kita ulang dengan ayat sebelum. Yang ketiga, ini ayat masyhur yang selalu kita baca dalam surah Yasin, yang tadi surah Sad ayat 57. Dan ayat yang ketiga, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini surah Yasin, masyhur, makruf. Ayat surah Yasin ayat 52. Jadi kalau kita nak berhenti pada kalimah min marqadina, ni kata tak cukup, ya, boleh. Kalau kita nak wasal, kita pakai sakta. Maknanya kita bukan berhenti, kita jaga nafas kita, tahan dalam 2 detik dan sebagainya. Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kita tak waqaf, itu wasal. Tapi kalau nak waqaf, boleh. Qalu ya wailana man ba'athana mimma raqadina. Ambil nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini kalau orang tak cukup nafas, ya. Kalau nafasnya panjang, maka kita dianjurkan untuk wasal, dan itu lebih afdal daripada kita berhenti. Maka hadza di sini seperti yang Ustaz nyatakan tadi, surah Sad ini dan surah Yasin menjadi perselisihan para alim ulama dalam bidang tajwid. Baik, para penonton, jadi inilah kalimah hadza dalam Al-Quran 3 saja diharuskan, yang lain tidak diharuskan. Baik, para penonton, kita berhenti berehat seketika. InsyaAllah selepas ini kita bertemu lagi.
Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi untuk segmen ketiga ini iaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Jadi sebelum Ustaz detailkan sedikit ataupun Ustaz nukilkan satu hadis tentang ayat yang baru saja kita baca tadi. Jadi Ustaz nak minta Nabil untuk jelaskan beberapa perkara berkenaan tentang ayat ini. Antaranya adalah kalimah-kalimah yang ditafsirkan oleh Ibn Katsir seperti mana yang terkandung dalam kitabnya. Baik, Nabil dah sedia insya-Allah? Silakan. Cuba bacakan setiap satu kalimah dari Al-Quran itu. Contoh jazaa'uhum. Cuba contoh. Para penonton juga boleh lihat di grafik kita. Ya, Nabil akan bacakan kalimah demi kalimah untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan ataupun ditafsirkan oleh Ibn Katsir dalam kitabnya insya-Allah tentang ayat ini. Ya, perhatikan di grafik kita insya-Allah. Yang pertama, Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya, apa dia? Tiada putus-putusnya, Ya. tiada habis-habisnya dan tiada selesai-selesainya. Baik, sebelum itu jazaa'uhum tu maksudnya apa? Atas sekali. Jazaa'uhum iaitu di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti. Yang itu balasan hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan balaskan insya-Allah. Seterusnya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Perlu diketahui bahawa redha Allah kepada mereka lebih tinggi darjatnya daripada kenikmatan abadi yang diberikannya kepada mereka. Ya, Artinya, merasa puas dengan keutamaan yang menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Baik, ayat terakhir, potongan terakhir. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Iaitu pahala ini akan didapat oleh orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan Baik. menyembahnya seakan-akan dia melihatnya, dan ia mengetahui bahawa jika ia tidak dapat melihatnya, maka dia maha melihat kepadanya. Baik para penonton, seperti mana para penonton lihat tadi di grafik kita, itu adalah terjemahan ataupun tafsiran oleh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, ya, tafsir Ibn Katsir. Jadi Ustaz nak nyatakan sedikit, ada satu hadis, ya, seperti yang dinyatakan oleh beliau juga, yakni Ibn Katsir dalam kitabnya berkenaan tentang ayat ini. Jadi kita tengok di skrin kita apa kata Ibn Katsir. Baik, Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baik makhluk?" Mereka menjawab, yakni sahabat menjawab, "Tentu sahaja mahu, wahai Rasulullah." Jadi Rasulullah SAW bersabda lagi, jawapannya, "Seorang lelaki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, manakala terjadi serangan musuh, maka dia menunggangi kudanya dan memacunya menghadapi musuh." Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Mahukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baik makhluk?" Dan kedua, yang tadi pertama, ini soalan kedua lagi, soalan yang sama. Mereka menjawab, yakni sahabat, "Tentu saja mahu ya Rasulullah." Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang lelaki yang berada di kumpulan ternak kambingnya mendirikan solat dan menunaikan zakat." Walaupun dia miskin, dia ternak kambing, tapi tetap juga bayar zakat, tetap juga solat. Dan ketiga, Rasulullah tanya, "Mahukah aku ceritakan kepadamu tentang seburuk-buruk makhluk?" Maka Rasulullah sahabat menjawab, "Tentu mahu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Orang yang meminta kepada Allah dan Allah tidak memberinya." Yang diminta berdoa kepada Allah SWT banyak mana pun, tetapi Allah tak memberi permintaannya. Jadi itu adalah seburuk-buruk makhluk seperti mana yang nyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad ini. Itulah ayat yang ke-8 yang ditafsirkan, dikaitkan dengan hadis kita untuk penutup ayat ini insya-Allah. Jadi para penonton, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, jadi nasihat kita bersama insya-Allah, jagalah diri kita daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Jadi kita pakai mask selalu, pakai tutup muka dan basuhlah tangan selalu, dan sentiasa jarak dalam berhubungan, takut kita terpengaruh ataupun terkena jangkitan itu. Baik adik-adik, insya-Allah kita dah sedia untuk mengakhiri program ini. Jadi para penonton juga untuk sama-sama ikut kami untuk melontarkan qasidah yang mulia ini supaya kita senang faham dan supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ikut ustaz sama-sama ya. Baik. 1 2 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati.
sekian saja. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.